Okey, Assalamualaikum. Okey, so kita masuk modul 7.2 iaitu saya akan cover tentang artboard dan layer. Okey, sebab ini adalah pretty basic antara benda yang paling penting juga dalam AI ni, sebab kalau tak ada artboard, tak adalah kita punya hasil kerja kita, hasil design kita. So, artboard ni very penting. Okey. So, kita anggaplah artboard ni macam kertas lukisan kita ataupun kertas kerja kita. Macam kita anggap kita ni kan, kita kan designer. Designer ni adalah seni. So, kita anggap kita ni sebagai artis, bukan artis yang selebriti tu lah. Artis yang dalam kategori seni. Okay, faham Artis. Artis macam pelukis. Okay. So, kita tengah membuat seni. So, kita kena ada artboard. Kita kena ada kertas lukisan kita. Okay, so artboard dia adalah lebih kurang macam ni. Macam ni artboard. Okay, untuk buat artboard yang baru, okay, contoh artwork baru, artwork ni belum ada, contohnya pergi dekat file, kita klik dekat new. So ini adalah setting untuk artboard lah. Okay, so dekat sini kita boleh pilih size nak apa, nak A4 ke A3. Kalau tak ada dalam ni, kita boleh manually tulis kat sini berapa size yang kita nak. Okay, kalau ingat saya ada ajar yang masa awal-awal modul sebelum-sebelum ni, kita boleh refer. Contoh A4, A3, A5 tak ada size. So kita boleh Google dekat Google lah. Kita boleh Google contoh A5 size. So dia akan keluar kat sini 148 kali 210 mm. So kita boleh isilah kat sini width, lebar yang lebar dia lah. So 148 210. So kat sini dia cakap, okay, maknanya kita punya orientation kita adalah menegak. So kalau kita nak tukar kepada melintang, tekan je sebelah dia ni, jiran dia ni. Okay, lepas tu ni unit dia cakap dalam milimeter. So kalau anda prefer cm ke, so ambil cm lah. Yang lain-lain ni jarang kita guna sebab untuk printing kita akan guna mm atau cm. Okay. Alright, bleeding ni boleh abaikan. Color mode, make sure CMYK. Unless design tu adalah design yang bukan untuk printing, kita pilih RGB. RGB ni macam contoh design elemen untuk website ke, yang tu kita guna RGB lah. So kalau untuk printing, kita make sure kita ambil CMYK. Jangan terlupa, jangan tersilap. Okay, and then kita tekan je okay kat sini. Okay, lepas tu mesti anda cakap, alamak, macam mana kalau size tu salah? Jangan risau sebab kita boleh tukar dekat sini. Pergi dekat, okay, first contoh macam ni. Kita pergi dekat artboard punya tools kat sini, artboard punya tools. Lepas tu kita naik ke atas ni, ada width dengan height, kita boleh tukar kat sini. Boleh tukar kat sini. Contoh ni sebenarnya width dia kita nak 200 mm saja. So kita tukar. So dia jadi pendek sikit, nampak? Okay, kalau kita tekan yang benda macam ni, kunci ni, kunci apa, gari lah, kita panggil gari Okay, kalau kita tekan gari ni, dia akan size, proportion size tu dia akan follow sekali. Contoh kita tukar 100 kat sini, 100 mm, yang ni pun akan ikut. So dia sama je jadi. Dia punya proportion dia tu, lebar dengan ratio lebar dengan tinggi dengan panjang dia tu sama. Okay, apa lagi pasal artboard ni? Okay, artboard ni adalah benda yang bila kita save JPEG nanti, benda yang dalam artboard saja yang customer akan nampak. Yang tak ada dalam artboard, customer takkan nampak. So sebab tu saya cakap ni macam kertas lukisan kita lah. So macam kita melukis kan, kita lukis guna brush, guna colour kan. Kita lukis, lepas tu ada terkeluar kena dekat frame yang apa nama, alas yang kita kertas lukisan tu kan. So nanti bila kita tayangkan dekat orang kertas lukisan hasil seni kita, mana ada dah yang terkeluar tu, betul tak? Macam tu lah. Okay, contoh saya nak bagi contoh business card Ali ni. Okay, kalau kita tekan dekat tool artboard ni, okay, ni dia tunjuk size dekat artboard lah. So yang ni terkeluar, nampak tak? Yang hitam ni ada terkeluar sikit, yang putih terkeluar sikit. Ni. So benda-benda yang terkeluar ni dia tak akan nampak masa kita save JPEG. Sama juga untuk kat sini. Yang terlebih pada artboard ni tak akan nampak. Okay, saya tunjuk contoh kita save JPEG kan. Okay, saya tunjuk contoh yang lagi senang lah. Okay, contoh saya letak logo ni dia terkeluar pada artboard. So, should be masa kita save yang atas terkeluar ni, dia tak akan nampak. So, macam mana nak save JPEG lepas kita dah siap artwork? Okay, so kita klik dekat file and then kita klik dekat export.
Dia bukan save as, dia klik export. Ni untuk buat JPEG. Kalau untuk save file AI soft copy tu, kita save as. Okay. So kat sini dia PNG, kita pilih JPEG. And then make sure kita klik dekat use artboard. Kalau tak nanti dia akan nampak juga yang kat luar tu. Kita nak lah. So kita tekan je use artboard. Lepas tu ni biasanya all. Range ni kalau contoh kita ada dua page macam business card tadi. Ada page 1 dengan page 2. Kita nak page 1 je yang kita nak save JPEG. So kita boleh tekan dekat range ni. Kita tukar 1. Ataupun kita nak yang page yang kedua saja, tukar 2. So biasanya all lah. Okay. So kita pun save. Save sebagai JPEG. Okay. Masa kita save JPEG, disebabkan kita nak bagi design ni dekat customer, untuk customer tengok, kita kena tukar kepada RGB pula. Jangan save CMYK, sebab nanti bila orang tu buka dekat phone, nanti color dia tu nampak lain, nampak pelik, nampak tak cantik. So nanti dia macam, betul ke designer ni? Tak lawa pun design dia. Alright. So kita pun save. So bila kita save, kita boleh buka balik. Ada macam ni. Nampak tak ni terpotong. Lepas tu apa-apa benda yang ada dalam artboard dia akan nampak. Contoh kat sini ada guideline kan. Ada warna hijau, ada warna merah. Yang ni pun akan nampak juga. So biasanya designer masa dia nak save JPEG, dia akan tutup mata yang guideline ni. Biasanya kita tutup mata kat sini. Mata yang guideline ni kita tutup, baru kita save JPEG. Okay. Okay, apa lagi yang kita boleh buat dengan JPEG ni? Okay, kita boleh sebenarnya, kita boleh duplicate ataupun kita boleh copy the whole artboard ni untuk buat artboard baru. So cara dia kita, okay, kalau yang saya selalu cakap sebelum ni, kita klik dekat kertas berlipat ni, betul tak? Kita berlipat, so dia akan ada yang baru kat sini. Tapi yang ni kosong. Okay, kalau kita nak buat yang baru tapi kita nak follow artwork yang sama dekat sini, so kita klik dekat sini, move copy artwork with artboard. Tekan sini, lepas tu kita tekan alternate ALT dekat keyboard yang sebelah spacebar belah kiri. Tekan tu, lepas tu baru kita tarik. Nampak kita tarik. Dia follow dengan artwork sekali kat sini. Tu antara function-function artboard lah. Alright, so lepas tu kita nak tunjukkan tentang layer pula. Layer. Okay, saya dah buat nota. Okay, layer ni adalah yang kawasan yang dekat belah sini. Yang belah sini ni layer. Yang dekat hujung, biasanya hujung kanan. Kedudukan dia tak semestinya kat atas macam ni. Dia terpulang kepada setting yang masa korang setting tu. Okay, so ini adalah layer lah. Okay, so kita buka layer. Ada 4 function. Okay, ini kita punya layer. Okay, kalau dalam yang contoh yang saya buat dalam video ni, saya letak ada 4 layer. So ni layer, ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Okay, function apa function layer ni? Layer ni untuk macam kita nak susun yang mana dekat bawah dengan yang mana dekat atas. Sebab ada certain benda yang kita memang nak dia kat atas, ada certain benda yang kita nak dia dekat bawah. So nak senang, kita letak dalam layer yang berbeza. Okay, contoh untuk guideline kita mesti letak paling atas. Sebab apa? Sebab kita nak nampak line ni. So kita tak adalah macam contoh logo ni kan, dah terkeluar daripada actual size. So kita tahulah dah terkeluar. So kita boleh turunkan dia balik. Sebab kita dah nampak dia terkeluar. Okay. Okay, contoh kalau layer ni, layer guideline ni yang paling atas ni, dia dekat bawah contoh So dia akan jadi tak nampak. Nampak? Sebab dia dah terlindung dekat bawah layer yang design ni. Okay, so kita letak atas balik. Okay, lagi satu function layer ni kita boleh drag dia. Contoh yang ni nak pergi ke, macam saya buat tadi lah, yang guideline pergi ke bawah, yang ni pergi ke atas. Contohnya. Okay, so susunan layer macam ni lah. Yang ni paling atas, ni kedua atas, lepas tu ni bawah sikit, ni paling bawah sekali. So contoh saya letak artwork, saya letak peta dekat belakang, dekat layer yang last kali ni, kita letak peta. Okay, saya warnakan dia warna merah. Nampak tak dia terlindung? Merah ni dia duduk dekat belakang yang design layer yang kedua ni. Sebab layer kedua ni yang warna putih ni pun ada, dia adalah sejenis elemen.
Melainkan dia warna dia transparent, jadi merah tu jadi boleh nampak. Okay, alright. Apa lagi yang kita boleh buat dengan layer ni? Kita boleh add layer. Yes, saya lupa nak cakap. Okay, add layer ni untuk tambah layer baru. Kita tekan dekat, kita pergi, okay, dekat layer ni, pergi dekat bawah sekali. Lepas tu ada sebelah tong sampah ni, kita klik dekat create new layer. So dia akan create layer baru. So kita boleh namakan lah apa-apa. Namakan apa-apa. Apa-apa yang untuk kita senang nak ni lah. Okay, biasanya contoh yang guideline ni, saya akan namakan dia guideline. Biasanya saya main 3 layer je biasanya. Ada guideline, lepas tu yang banyak benda, banyak design ni saya namakan dia artwork. Lepas tu biasanya artwork. Okay, lepas tu biasanya yang kat bawah sekali saya letak layer nama dia background. Sebab background ni biasanya kita tak nak usik. Macam contoh yang dalam design yang ni, dia buat semua sekaligus. So kalau saya letak kat belakang sekali, dekat layer background. Sebab kadang-kadang tu kita nak sentuh benda ni, contohnya kita terklik dekat background. So macam kacau lah. So that's why saya suka letak background ni yang last sekali. Ni saya delete dulu. Okay, lagi apa yang kita boleh buat dengan layer ni? Okay, ada 2 function dekat layer ni, iaitu kita ada mata ni dengan lock. Lock ni supaya kita tak terusik dia masa kita tengah nak buat design. Macam ni contoh saya dah lock layer guideline ni. So bila kita nak sentuh layer guideline ni tak boleh. Elemen hijau ni, merah ni tak boleh, sebab dia duduk dalam layer guideline. Tu function lock tu. So senang lah. Contoh saya nak select all, tak adalah dia terselect sekali. Alright. Apa lagi ya? Tadi lock. Okay, contoh background pun biasanya saya lock lepas saya dah dapat design yang saya puas hati, sebab tak nak kacau. So sebab contoh saya nak alih benda ni, background dia tak bergerak. Kalau perlukan background ni nak bergerak, saya akan unlock balik kat sini. Baru kita gerakkan dia. Macam ni. Okay, dia gerak. Nampak okay, lagi satu yang nampak tak mata banyak-banyak ni. Mata ni dia punya visibility. Maknanya kalau kita tutup mata dia ni, benda yang dekat dalam layer ni jadi tak nampak. Tiba-tiba dia jadi buta. Macam mana. Contoh kita klik dekat mata ni, dia hilang elemen dalam ni. Kita klik dekat mata artwork ni, kita tutup mata lah kiranya. Tutup mata dia bagi tidur, dia hilang. Yang background still ada sebab dia duduk dalam layer yang lain. So kita klik sini, hilang. Okay, lagi satu benda. Okay, kalau kita nak select all benda yang dalam layer tu, contoh dekat artwork ni kita nak select all. Contoh kalau macam ni, kita kena klik salah satu. Kita kena klik sini, lepas tu tekan shift, klik lagi, lepas tu klik yang lain. Nak pilih salah satu, macam lambat lah kan. So kita tahu semua benda ni duduk dalam satu layer artwork ni contohnya. So cara senang dia, kita tekan dekat bulat ni, bulat kecil ni. Tekan sini, dia select semua yang berkaitan dalam layer ni. Alright, so saya rasa itu saja berkenaan dengan layer dan artboard. Ada apa-apa soalan boleh tanya je dekat ruangan komen. Jangan malu, jangan segan. Okay, so esok kita akan masuk modul pula. Saya akan cover benda lain, iaitu maybe colour kot. Benda-benda semua benda tentang colour. Sebab colour ni benda yang penting lah dalam buat design ni, buat graphic design ni. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.